Meninggal pagi tadi ke? Pagi tadi? Meninggal pagi tadi? Oh. Kan? Oh kan? Ada orang meninggal tadi juga ada tahlil. Betul lah. Tengok selama ini berpenjara. Oh ini kelak. Indahnya akhlak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya melihat Tuan Imam dan barisan pengurusan Masjid Setia Alam, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita lewat sikit mulakan kuliah. Saya tanya imam ni, biasa tak ada tahlil, kita ada meninggal tadi, ya. Tadi ke bila, ya. Jadi minta tuan-tuan bersabarlah, ya. Lewat sikit lah, boleh, ya, insyaAllah, kita yang hidup ni kena membantu orang yang telah meninggal. Besok giliran kita pula, ya. Kita mengharapkan doa daripada orang-orang yang hidup, ya. Jadi mudah-mudahan keikhlasan tuan-tuan itu dapatlah, ya, meringankan sedikit cerita sahabat-sahabat kita yang telah dijemput pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ya, kita mulakan pengajian kita dengan kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga mohon maaf, saya sudah 2 bulan saya tak dapat hadir ke masjid ni atas beberapa halangan yang terdapat dielakkan, ya. Yang pastinya saya berulang-alik ke hospital, ya, kerana anak saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakit dan akhirnya dijemputlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam 2 minggu yang lepas, ya. Jadi secara kebetulan kuliah tu hari Khamis, diterpaklah saya bersama dengan tuan-tuan. Baiklah, tajuk kita seterusnya pada kali ini adalah bab yang ke-7 yang berkaitan dengan sifat jujur, ya, sifat jujur. Kitab yang kita bincang ini ialah Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu daripada akhlak Nabi yang harus kita contohi ialah jujur, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak dapat dinafikan bahawa kejujuran adalah akhlak yang mulia. Oleh itu tidak hairanlah jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menganjurkan kita semua umatnya supaya menghiasi diri dengan akhlak yang agung ini. Jadi akhlak ini ialah satu hiasan. Kalau kita ada meja, kita ada sapra, kita ada bunga, cantiklah meja tu, cantiklah bunga tu, ya. Meja yang mahal kalau tidak dihias dengan bunga, tidak dilapik dengan lapik yang sesuai, dia mahal tapi tak nampak cantik. Begitu juga dengan manusia.
Tuhan ciptakan kita sebaik-baik penciptaan, ahsanu taqwim. Ya, manusia dicipta oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik penciptaan. Tetapi penciptaan sebaik-baik itu kurang indah, kurang cantik, kurang molek kalau tidak dihiasi dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Jadi salah satu akhlak yang baik yang kita bincang pada malam ini ialah jujur. Ya. Jadi sedikit kita mulakan dengan hadis yang ringkas ini, iaitu yang berbunyi qulil haqq walau kana murran. Ya. Berkatalah yang benar atau berkatalah yang jujur walaupun pahit. Ya, itu hadis daripada hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Ini satu pesanan Nabi kepada sahabat Nabi yang hebat, iaitu Abu Zar Al-Ghafiri. Ya, Rasulullah pesan pada Abu Zar Al-Ghafiri. Siapa dia Abu Zar ni? Abu Zar ini ialah pengawal Rasulullah. Kalau bahasa kita bodyguard lah. Ya, dia pengawal Rasulullah ni, iaitu Abu Zar. Nabi ni ada beberapa sahabat yang diberikan tugas yang khusus. Ya. Kalau Huzaifah ni, tujuan dia, tugas ni ialah dia simpan rahsia. SB lah tu, ya? Special branch, dia simpan rahsia Rasulullah SAW. Abu Zar ni ialah pengawal Rasulullah. Jadi Rasulullah pesan pada Abu Zar, qulil haqq walau kana murran. Berkatalah yang hak atau berkatalah yang benar, dalam bahasa kita jujurlah walaupun itu pahit. Terdapat hadis-hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang menerangkan sifat-sifat jujur. Di samping menerangkan sifat yang berlawanan, iaitu bohong. Jujur lawannya bohong. Ya, siakap senohong, bercakap bohong. Lama-lama tu ada pantun Melayu lah tu, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama tuan-tuan sambung sendirilah. Ya, macam-macam sekarang, version macam-macam, ya. Atau terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau kita pegang pantun lama, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Ya. Daripada Ibnu Mas'ud. Siapa itu Ibnu Mas'ud? Seorang sahabat Nabi yang hebat, bertubuh kecil. Ya, saya pernah cerita di masjid ini, saya nak ulang balik. Tujuan kita memperkenalkan sahabat-sahabat ni. Tadi saya dah terangkan siapa itu Abu Zar. Begini ialah Ibnu Mas'ud. Sahabat Nabi ni laksana bintang yang bergemerlapan di angkasa. Langit tu kalau tak ada bintang dia tak cantik. Ya. Jadi sahabat-sahabat ni ialah laksana bintang. Ya. Ibnu Mas'ud ni bertubuh kecil. Satu hari Ibnu Mas'ud dan para sahabat, dalam tu ada Rasulullah. Ibnu Mas'ud ni dia panjat pokok. Di pokok itu ditiup oleh angin, bergoyang sehinggalah terselak jubah dia, nampaklah betis kaki dia, keting itu kecil je. Jadi sahabat-sahabat ketawa kan, kalau bahasa kita eleh, kecil je keting. Bukan macam itulah tuan-tuan. Jadi ditegur oleh Rasulullah, kalau kamu lihat betis Ibnu Mas'ud ini kecil, tapi kalau ditimbang ni lebih berat daripada bukit Uhud. Jadi ulama membahaskan, nanti kita ditimbang di akhirat, perkara yang boleh memberatkan timbangan kita ialah badan kita. Dia sampai amalan kita dan sebagainya, badan kita. Badan yang macam mana? Badan yang kita gunakan, tubuh yang kita gunakan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada agama, ya, kepada masyarakat, kepada Islam dan seumpamanya. Tubuh kita ini kita wakafkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk agama kita, untuk masyarakat kita. Kalau di surau lah, kalau di masjid lah, dalam masyarakat lah. Jadi tubuh kita itu kita manfaatkan sepenuhnya. Jadi besok bila kita bertemu Allah di mahsyar, ditimbang berat. Ya, dia berat tu bukan sebab badan sadu. Jadi kalau badan sadu, tidur je, buat tak ada, buat tak tahu dah, nanti ditimbang ringan tuan-tuan, ya. Jangan komplain dengan Allah Ta'ala lah, badan aku ni besar ni, takkan ringan lah. Kau badan besar tapi kau tidur je, pagi ngeteh, siang ngeteh, malam ngeteh saja. Apa ngeteh, penat ngeteh, ngetum pula. Jadi timbang ringan. Ya, ini itulah Ibnu Mas'ud.
Saya baca maksud hadis tuan-tuan ya. Jujurlah kalian, alaikum bisidqi, ya, jujurlah kalian. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, iaitu kejujuran itu menghantar kepada bir ni apa? Kebaikan, kebajikan. Jadi Rasulullah pesan, jujurlah kita semua ni, cakap luruslah, luruskanlah perkataan kita. Jangan kita suka menambah-nambah cerita yang tak betul, dilencong ke kanan, dilencongkan ke kiri, nak bagi sedap cerita tu, sedangkan itu ialah tidak cerita, bukan cerita yang sebenarnya, ya. Jujurlah kalian kerana kejujuran akan menghantar kalian kepada kebajikan. Maknanya bila kita jujur, kebajikan maknanya dapat pahala, Allah suka. Dan kebajikan itu apa faedahnya? Ke dalam hadis ini, kebajikan itu akan menghantar kalian ke syurga. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Bir ni kebajikan, kebaikan akan menghantar kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu alat kenderaan atau Jepun kata vehikel kita untuk masuk syurga ialah berkata benar. Tapi kalau bohong aja, dah bohong. Tengok apa lagi seterusnya tuan-tuan. Ketika seseorang selalu jujur dan menjaga kejujurannya, Allah akan menetapkannya sebagai seorang yang jujur. Jadi dia dikenali dalam masyarakat, dia tu orang jujur, dia tu orang lurus. Kalau dia bercakap tu betul, tak ada simpang simpang punya. Kalau dia kata benda tu memang hitam, hitam lah. Kalau cerita tu begitu, begitulah. Jadi Allah letakkan pada hatinya, pada pribadinya, pada personalitinya, dan diiktiraf oleh masyarakat sebagai orang yang jujur. Tapi kalau bohong, janganlah kalian berbohong. Nabi pesan kat situ. Kerana apa? Kerana pembohongan akan menghantar kalian kepada perbuatan dosa. Jadi jujur menghantar kita kepada kebajikan. Kebajikan itu kenderaan kita untuk menghantar kita masuk ke syurga. Tetapi orang yang berbohong, bohong itu akan menghantar kalian, ya, kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa akan menghantar kalian, na'udzubillah, masuk neraka. Kalau kat dunia ni sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Tapi nanti kat sana sebab mulut masuk neraka. Ho ho ho, menangis satu. Sekarang sebab mulut badan binasa. Macam-macam lah kita tahu dalam kehidupan kita ni. Sebab mulut mungkin dia ditangkap, sebab mulut dia disoal siasat pihak berkuasa, sebab mulut dia buat fitnah. Tapi jauh daripada itu nanti bila kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, sebab mulut kita itu, sebab mulut masuk neraka. Kalau boleh sebab mulut kita ini masuk syurga. Berkata yang jujur, berkata yang benar, banyak berzikir, banyak berkata yang baik-baik, selalu memberi nasihat. Mulut kita yang jujur itu membawa kita ke syurga. Tapi kalau mulut kita yang tidak jujur, berbohong, membawa kita ke neraka. Apabila seseorang selalu berbohong dan membiasakan diri berbohong, Allah akan menetapkannya sebagai seorang pembohong. Berat tuan-tuan. Kalau dalam masyarakat, kau jangan dengarlah cakap dia tu auta je. Berat tuan-tuan. Kita nak cakap orang tak percaya, ya. Berkata benarlah, ya. Ini yang kita belajar pada hari ini. Qulil haqq walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun pahit, ya, walaupun pahit. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ada tandanya. Segala apa yang berlaku di alam ini, ya, selalunya Allah beri tanda, beri alamat. Orang nak mati ada tandanya. Orang lapar ada tandanya, masuk angin, ya. Orang sakit perut ada tandanya. Muzik macam muzik,
Muzik SM Salim lah, Ahmad Jaif lah, macam-macam lagu ada krek macam-macam, ada tandanya. Orang lelaki kalau nak kahwin ada tandanya, nak kahwin lagi banyak tandanya. Saya tak ada pengalaman tuan-tuan ya, tapi yang ada pengalaman kita tengoklah, diam, senyap. Isi dia kata, cik abang aku ni sadu ramah, mesra, bersembang bergurau, ni senyap macam. Apa tandanya? Kalau diam, apa tandanya? Ada tanda lah tu. Baik, orang munafik ni ada tanda dia. Siapa yang beri tanda tu? Rasulullah. Kalau kita ikut Nabi, nak ikut siapa tuan-tuan? Nak ikut Astro? Nak ikut TV3? Kalau yang berkata tu orang jujur, kita ikutlah. Ya? Kita takut yang cakap tu bukan orang yang jujur, tapi kita sangka baiklah, mudah-mudahan yang bercakap tu adalah orang yang jujur. Tapi ini tanda yang diberi oleh Rasulullah. Tanda orang munafik itu ada 3. Kita cek diri kita tuan-tuan. Apabila berbicara dia bohong. Banyak orang tak jujur, cakap bohong aja. Itu tanda pertama. Jadi jangan kita kata kau ni munafik. Katalah ni tanda orang munafik. Jangan terus tembak dia. Ya, Nabi pun sebut tanda tu. Tanda orang munafik ni bila dia bercakap dia berbohong. 1. Bila berjanji dia tidak menepati. Kalau cakap dia berjalan, apa orang sebut? Bila berjanji dicapati. Tu orang tu berjalan lah. Kita orang dalam masjid ni kata bila berjanji tidak ditepati. Dan bila diberi amanah dia mungkir. Dia diberi amanah tapi tak dipikul amanahnya itu. Jadi 3 benda ni, sama ada dia bohong, dia tak menepati janjinya, atau dia tidak amanah, semua itu tergolong di bawah satu kluster, iaitu tidak jujur. Tajuk kita jujur kan, yang kita bincang hari ni sifat Nabi, ya, akhlak Nabi, bukan sifat Nabi, akhlak Nabi, jujur. Jadi kalau kita tidak jujur, inilah munafik. Ini ialah satu daripada 3 sifat yang diterangkan dalam Quran, dalam suratul Baqarah jelas. Ya, manusia ini dibagi kepada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, insya-Allah, alhamdulillah, semua kita orang beriman, orang bertakwa, dan janganlah kita mati melainkan dalam Islam. Diingatkan setiap minggu oleh khatib. Takwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Ya. Hari-hari, setiap minggu lah, pada hari diingatkan supaya bertakwa itu sifat orang beriman. Yang kedua, tidak beriman, iaitu kufur. Tidak beriman, satu ialah orang beriman, yang kedua ialah orang yang tidak beriman, orang yang kufur, dan yang ketiga ialah orang munafik. Ada 3 golongan tu. Ya. Tapi berhadapan dengan orang kufur ni mudah, dia tahu, kita tahu dia tu tak beriman. Tapi dengan orang munafik ni rumit tuan-tuan, payah kita nak berhadapan, ya. Kita kena hati-hatilah. Baik, jujur mempunyai banyak definisi, ya. Pengarang kitab ni kata apa? Jujur ni banyak definisinya. Ya. Ada satu makna yang sering digunakan dan mudah difahami. Apa dia? Jujur ialah perkataan yang benar. Perkataan yang benar, sesuai dengan realiti yang dilihat. Tadi saya lihat aksiden lah, kereta tu masuk parit. Betul, kita pula tambah lagi. Tadi nampak aksiden dah, kereta terbang masuk parit. Mana kita boleh terbang? Kita tambah cerita tu, ya? Tambah cerita tu. Kita kat mahkamah, tu peguam boleh soal balik tuan-tuan, macam mana kereta boleh terbang? Contoh, ya, saya nak menerangkan sini perkataan yang benar sesuai dengan realiti yang dilihatnya, ya. Dan orang yang mengatakannya meskipun orang lain tidak mengetahui. Orang lain tak tahu dia bercakap benar ke tak cakap benar, sebab orang tak tengok. Tapi kita yang menyaksikan peristiwa itu, kita kena berkata yang benar sesuai dengan apa yang kita lihat. Baik, kejujuran dan kebenaran punya darjat yang tinggi.
Jujur benar ni dikatakan dalam Islam sebagai thiqah, dipercayai. Orang yang dipercayai itulah sesuai jadi imam. Kalau dia kelentong tak sesuai jadi imam, tuan-tuan, jemaah bising nanti. Orang termerang banyak ni, kalau dia jadi imam, contoh ya, tak kira imam apalah, imam nikah ke imam sama imam solat ya. Jadi maknanya orang-orang yang thiqah ni dan dipercayai, dialah layaknya jadi imam. Contoh, kejujuran dan kebenaran dalam kitab ini menjelaskan mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggi darjatnya orang yang berkata benar ya. Dalam kitab disebut, tuan-tuan, kalau kita nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh, mesti dimulakan dengan berkata benar, jangan bohong. Ada kisah dalam sahabat ni, ada satu hamba Allah ini, dia ni seorang yang suka berzina. Suka berzina. Satu kampung tu tahulah, kalau kat Malaysia ni apa, perogol bersiri, macam itulah lebih kurang ya. Dia berzina. Berita benda tu ketahui oleh Rasulullah. Dia jumpa Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku ni suka berzina lah. Macam mana ya? Dia buat confession tu, dia mengaku dia berzina, tapi aku nak jadi orang baik. Nabi pesan pada hamba Allah ni, kau jangan berbohong lah, cakap benar. Lepas ni kau jadi baik. Nak jadi baik ni senang saja, berkatalah benar, jujur, jangan menipu. Baik. Jadi hobi dia memang dia suka berzina. Dia jumpa perempuan, dia kejarnya. Contoh, dia pun terfikir, nanti kalau aku jumpa Nabi, kalau Nabi tanya, kau ada berzina lagi tak? Aku nak bohong. Aku nak kata ya, nak kata tidak. Aku kata tidak, sebenarnya aku ya. Maka dia tinggalkan perbuatan zinanya itu ya, kerana bila dia nanti jumpa Nabi, dia malu nak katakan kalau dia tak mengaku dia berzina. Dia tinggalkan perbuatan zina tu. Kemudian dia juga suka minum arak ya, dia suka minum arak. Jadi kalau aku jumpa Nabi, Nabi tanya, kau ada minum arak tak? Yang memabukkan. Sedangkan aku minum. Kalau aku kata tak minum, aku berbohong. Jadi aku tinggalkan minum arak supaya aku boleh bercakap dengan Nabi, dengan Muhammad. Aku berkata jujur. Aku tinggalkan perbuatan zina. Bila Nabi tanya, adakah kau berzina? Aku berkata jujur, tidak ya Rasulullah. Maka masuk Islam lah dia, tuan-tuan, dengan satu patah yang Nabi pesan ya, jujurlah, jangan berbohong, jangan menipu. Jadi kita boleh ambil peristiwa ini sebagai satu metodologi dalam dakwah, dalam mendidik ahli keluarga kita, terutama anak-anak kita, jangan berbohong ya. Tapi kalau budak tu, apa sebab budak-budak berbohong? Kalau kita belajar ilmu psikologi, bohong ni, saya ambil contoh lah, isteri yang terlalu garang, suami balik lewat sikit, ulang tedung, saya balik lambat bang, ada kerja lah kat pejabat, kerja ke buat kerja dengan orang lain, contoh kan. Suami isterinya garang, bila balik je bising, balik je popet macam trompet bunyi. Jadi oleh kerana untuk mengelakkan daripada kena trompet dengan isterinya, suaminya pun berbohong. Apa dia bohong? Jam lah, banyak mesyuarat lah, bos suruh tunggulah, wah tak tunggu pun. Dia berbohong. Cikgu di sekolah pun sama. Kalau cikgu tu terlalu garang lambat sikit budak tu buat tugas, buat assignment, buat tugasan, buat kerja rumah, kerja sekolah, guru terlalu garang, budak takut, budak bohong. Bohong dia apa? Bila cikgu tu masuk, dia keluar, saya keperuk lah cikgu, saya keperuk lah ustaz, nak gimana? Pergi tandas. Wah, pergi tandas tu sebab nak lari, dia pun tengok muka ustaz tu, muka cikgu tu garang sangat dia duduk termenung lah, tandas duduk termenung sampai setengah jam, lepas tu baru masuk kelas.
Bohong itu boleh mendorong orang kasar dan keras, ya, terlalu strict, boleh mendorong orang tu bercakap bohong. Jadi kalau anak kita bercakap sesuatu yang benar, ya, katalah kita letak duit RM1 atas meja, nampak duit tu hilang, kita nampak tak ada siapa di rumah tu, anak kita je. Anak kita dalam mat, kau curi duit abah ya? Tak ada bah. Tapi dia kat sini tak ada orang lain, abah dengan kau je kat rumah ni. Mama tak ada kat rumah, engkau curi kan? Ya bah. Abah pun pang sekali tumbang dia, TKO, bukan KO lagi, kalau tinju TKO. Jadi sepatutnya bila budak tu mengaku dia mencuri, kita harus memberi tarbiyah kepada dia. Kalau nak duit, cakap aja, abah boleh bagi. Kau nak apa? Setiap hari Senin bah, kat kantin tu, pakcik kantin tu ada jual nasi ayam, saya teringin nak makan nasi ayam. Nasi ayam dia sedap, abah bagi saya RM1 aja, tak boleh bagi nasi ayam. Saya tengok atas meja ada RM1, saya sapu lah, dapat beli nasi ayam harga RM2. Kawan-kawan makan sana, saya tengok teringin. Abah ni tanpa soal siasat, bom. Kalau saya kata bom tak ada, macam-macam lah manusia kan, dia sebab dengan pipe lah, dia sebab dengan RM1 punya pasal. Jadi akhirnya budak tu berbohong. Tapi kalau bapaknya tu, ya, tidak begitu cara mentarbiyah, kalau nak duit lebih, nak tu, bagi tahu aja, abah boleh bagi. Cakap, kita ajar anak kita, bahkan ni hari Rabu bah, hari Rabu dekat kantin ni selalunya ada laksa. Saya memang suka laksa, abah kan tahu saya suka makan laksa. Laksa tu RM3 bah, tak ada RM3, abah bagi saya RM2 ni tak cukup, boleh tak tambah lagi RM1. Dia berkata jujur pada bapak dia. Jadi bapak dia cakap lah, kalau bapak dia tak ada duit, cakap lah tak ada duit, minggu depan abah bagi, hari ni abah tak ada duit lah, belum dapat gaji lagi, ini abah jual pisang ni tak berapa menjadilah. Jadi bila abahnya itu jujur, anaknya akan jujur. Tapi kalau abahnya itu keras, anak itu akan berbohong. Jadi besar implikasinya tuan-tuan, ya, antara keras, ya, kalau dalam bahasa psikologi, mendidik anak secara autokratik, anak-anak akan menjadi seorang yang pembohong, ya. Budak-budak ada macam ni, ya, dengar kuliah ni azan, itu dia peristiwa yang saya katakan tadi haruslah menjadi peringatan kepada kita. Jadi orang-orang yang beriman ni sifatnya, dia kena satu, takut kepada Allah, dan jagalah perkataan kita, jangan berkata yang tidak benar, yang tidak jujur, ya. Allah dah peringatkan kita kan dalam surah Al-Ahzab tu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Bila kita takut kepada Allah, cakap yang benar. Sebab hadis yang kita bacakan tadi, yang benar itu membawa kepada kebajikan. Kebajikan menghantar kita ke surga. Tapi kalau kita bohong, bohong itu menghantar kita kepada satu yang dosa. Dosa itu menghantar kita kepada neraka. Jadi satu yang kita belajar pada malam ini, pada malam Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, ya, iaitu berkatalah benar, ya. Nak jadi orang baik, saya katakan tadi, kisah yang sebut tadi, berkatalah yang bermula dengan bersikap jujur, jangan menipu, jangan panjang-panjang yang cerita, ya. Seorang ulama bernama Syekh Abdul Fattah Al-Ghuddah, dia kata apa? Dia ada doa dia lah, doa orang alim ni. Wahai Allah, jadikanlah diamku ini berfikir dan bicaraku berzikir. Dalam maksud tuan-tuan tu, saya ulang balik, wahai Allah, doalah malam ni kalau ada rezeki, bangun malam qiyamul lail,
Boleh hafalkan ni. Wahai Allah, jadikanlah diamku ini berfikir dan bicaraku ini zikir. Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya bila kita diam tu, dia sama ada yang kita bincang dulu kan, mula-mula kuliah pertama tu, berkata dah yang benar ataupun diam. Jangan terkelentong, diam. Diam kita ni diam yang berfikir, ya. Kita tengok macam-macam hal yang berlaku pada anak kita, pada keluarga kita, pada isteri kita, pada masyarakat kita. Kita berfikir, kenapa jadi macam ni, ya? Kenapa sekarang anak-anak tak hormat mak bapak? Kenapa sekarang masyarakat kita bercelau? Kita fikir. Bila kita berfikir, kita akan dapat jawapan, ya. Dan ramai para ahli pemikir memberikan cadangan bahawa berlaku berantakan kegilaan dalam masyarakat kita sekarang. Manusia menjauhi agama. Banyak orang OKU. Saya menterjemahkan OKU itu adalah orang kurang agama. Kita faham OKU itu wheelchair lah, Down syndrome lah, autism lah. Tapi saya melihat satu lagi pemikiran, jalur pemikiran yang lain. OKU ialah orang kurang agama. Kalau kita tengok orang OKU, kita tolong dia kan. Kata dia penglihatan dia, kita pegang, tuan nak ke mana, kita pegang tangan dia, kita pimpin dia supaya dia dapat pergi tempat yang dia betul. Kalau dia autism, ada masalah pembelajaran, kita bantu dia. Tapi begitu juga kalau kita tengok orang kurang agama, kita bantu dia. Sebab dia OKU. Tapi bukan OKU yang kita faham, tapi dia OKU ialah orang yang kurang agama. Bila dia solat tak betul kan, imam Allahu Akbar, selalunya dia orang-orang ni yang ilmu tak cukup, bukan dia jahil, tak cukup lah kita kata, dia mendahului pergerakan imam. Lepas tu imam tu Allahu Akbar, imam dah sujud tu barulah dia turun. Allahu Akbar, dia dah sujud dulu lah. Dah cecah dah dekat lantai tu kan. Jadi kita pun jumpa dia lepas solat, kau ni buat tak betul lah. Belajarlah lain kali. Patut macam kita didik orang OKU, kita pimpin lah dia, ya. Cakaplah elok-elok, baik-baik dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau tengok cara orang solat berjemaah ni macam-macam tuan-tuan, ya. Jadi kita melihat orang-orang itu seperti orang OKU. Contoh, saya ada satu pengalaman lah di sebuah IPT, ya. Saudara lambat sikit lah saya datang ke masjid, kita masbuk. Sebelah saya tu ada orang tu sama juga solat lewat. Saya dapat masuk rakaat yang kedua, dia pun sama juga rakaat kedua. Dia habis imam bagi salam, saya sambung lagi 2 rakaat solat zuhur. Tapi orang sebelah saya tu yang masuk sekali dengan saya, takbiratul ihram sekali dengan saya, bila imam salam, dia pun salam. Baik, sudah tu keluar, dia ada kat luar masjid kan, kat beranda tu pakai kasut, dan saya pun pakai kasut. Kata, tuan dari mana? Kita berkenalan, ya. Saya dari sekian. Tadi tuan dengan saya masuk sama kan, ambil air sembahyang sama-sama, dengan sembahyang betul. Tadi tuan perasan tak, tadi imam dah buat 2 rakaat, jadi patut kita sambung lagi 2. Tapi tuan tadi bagi salam, salah ke? Dia kata, dia soal saya, salah ke? Kenapa ya tuan tanya begitu? Dia jawab, saya belajar ikut imam. Apa imam buat, ikut. Itu dia belajar. Jadi imam salam, saya salam lah. Tengok tuan-tuan ya, begitu pula yang dia faham. Sedangkan dia tu baru dapat 2 rakaat, betul dia sambung. Ini kita boleh katakan dia kurang memahami agama. Jadi orang kita pimpin lah dia. Janganlah kita kutuk dia dan sebagainya dan sebagainya, ya. Baik. Kemudian satu lagi lah, bicaraku berzikir. Bila kita bercakap tu ialah perkara yang baik-baik, zikir. Sama ada zikir yang kita faham tu, ya, kita sebut subhanallah ke apa-apa yang kita faham sebagai zikir. Tetapi zikir dalam arti kata yang luas ialah kita kaitkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, cakap yang baik-baik, memberi nasihat, memberi peringatan. Bila kita bercakap saja, benda itu ialah zikrullah.
Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu, mengingati Allah. Ya, itu doa yang diajar oleh Rasulullah. Bantulah aku wahai Allah, supaya sentiasa mengingatimu, ya, supaya sentiasa bersyukur kepadamu, dan supaya aku dapat meningkatkan, cantikkan ibadatku. 3 benda tu, ya. Saya habis sikit lah, 5 minit lagi tuan-tuan, ya. Dah azan tu. Baik, dalam ayat yang lain, ya, saya potong sinilah, kita nak jimat masa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta orang-orang yang beriman supaya bergabung. Maknanya bergabung tu berkawan lah. Bergabung macam berkawan, berpakat, bergeng. Apa lagi? Kita ada geng kan? Geng surau, geng ngetek, geng nyembang, geng masjid, geng itu. Kitab ni kata bergabung. Jadi bahasa kita, bahasa orang awam ni, geng lah, bergeng. Dalam Quran Allah Ta'ala meminta kaum yang beriman ini supaya masuk geng orang-orang yang benar dan jujur. Kalau orang tu jenis pembohong, kelentong macam, bukan kita putuskan silaturahim, tapi jangan rapat sangatlah. Takut nanti kita pun terikut dia. Jumpa tegur lah, jangan sampai tak tegur. Kenapa tak tegur dia? Dia suka bohong. Itu dah memutuskan silaturahim. Kita sembang macam biasa, tapi jangan terlalu akrab. Tapi kalau kita ada kekuatan, ya, kita boleh pengaruhi dia, kita boleh close dengan dia. Kalau kita ada kekuatan, tapi kalau tempat dia lebih hebat daripada kita, takut kita pun tumbang. Dia akan mempengaruhi kita. Kita pula jadi pembohong, macam dia suka berbohong. Ini berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu sekalian berada bersama-sama orang yang benar. Saya berkongsi hazanah ni, hazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Quran dan kalamullah ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pertama sekali takwa, dan beradalah bersama-sama, dan kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. Jauhilah berkawan rapat, geng dengan orang-orang yang suka berbohong. Tapi jangan sampai putus silaturahim. Sembang tegur, itulah. Kita takut manusia ni ada kelemahan, lama kita pun takut terikut-ikut dengan sifat dia yang suka berbohong tu, ya. Jadi saya rasa kerana itu sajalah, ya. Tadi kita ada tahlil, jadi tak dapatlah saya nak cakap lebih panjang, ya. Kita potong sikit lah. Saya curi masa dalam 10 minit. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan ini pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, ya, isilah dengan doa-doa, ya, banyakkan selawat, ya. Kalau kita nak bertemu Nabi, dapat selawat, dapat syafaat Rasulullah, perbanyakkanlah selawat, terutamanya pada hari Jumaat ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau boleh lagi banyak lagi bagus, ya. 100 kali lebih, 200 lagi bagus, 300 lagi bagus, 400 lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Jadi Z pula tuan-tuan, ya. Lagi banyak lagi bagus, ya. Kalau berniaga nak untung, kita pun nak untung jugalah. Manusia yang beruntung dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salah satu kaedahnya ialah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi, khususnya pada hari Jumaat, pada malam Jumaat seperti ini. Wallahu alam, ya. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Tuan-tuan sepanjang datang ni ialah insan-insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk dalam majlis zikir taman surga, mari kita mendapat doa daripada para malaikat, iaitu apa mereka berdoa? Berkatilah mereka, itulah, rahmatilah mereka, itulah, ampunilah mereka. B-R-A. Balik boleh hafal tu.
B berkati, R rahmati, A ampuni. Balik tuan-tuan dapat 3 hadiah istimewa. Ya, kita dapat keberkatan, kita dapat rahmat insya-Allah, dan dapat keampunan didoakan oleh para malaikat. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka